Sekarang ni kita nak jadikan masyarakat sihat. Kita tengok ramai betul rakyat Malaysia ni yang paling ramai mati sebab makan. Ramai betul orang Malaysia mati sebab makan. Bukan sebab tak makan, sebab terlampau banyak makan. Darah tinggi, kencing manis, semuanya berpunca. Kolesterol berpunca daripada makan. Jadi kreatif keluarganya kata, kita letakkan dasar Sabtu Ahad semua ahli keluarga wajib bersukan. Contoh, bersenam, pagi-pagi jogging, jangan jauh sangat, cukup sekadar dari Sipitang sampai ke Beaufort. Itu sampai sana dah tak jadi orang lah kan. Dah lain rupa. Tak, maksudnya bersenam. Sebab apa? Bila kita bersenam, kita beraktiviti mengeluarkan peluh, toksin dalam badan yang tak baik akan keluar menerusi peluh. Kalau kita tak exercise, kita tak bersenam, toksin dalam badan akan keluar menerusi dua cara. Pertamanya jerawat, keduanya uban. Pilih nak yang mana. Itu sebab kena exercise. Tapi kalau yang dah memang beruban tu lain lah. Tapi maksudnya uban yang ditumbuh disebabkan oleh toksin dalam badan ada. Itu sebab kena bersenam. Paling tidak kita bangun, kita jogging, kita berjalan pun tak apa. Macam saya pergi umrah hari tu, bayangkanlah kita tindakan kita berjalan sa'i. Wa man yudil wa fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat bertemu pada pagi ini, pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, di penghujung tahun. 3 hari lagi kita mencapai tahun 2023 untuk kita mendatangi tahun 2024. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita sangat bertuah warga sekitar, malahan warga kiran kita Beaufort, mungkin Kuala Penyu, Papan pun ada, ataupun sejauh daripada negeri jiran kita, Lawas, Sarawak. Adakah dari Lawas? Ada? Alhamdulillah, kita bersyukur didatangi oleh selebriti yang tidak perlu diperkenalkan. Semua sudah kenal kan? Ustaz Samsul Debat atau USD. Kalau US dollar mahal Ustaz. Kalau singgah pekan sekitar, jangan lupa membeli sate. Sudah makan sate sekitar. Good morning, selamat datang. Moga diiringi restu ilahi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bermula sebentar lagi. Dan pagi ini kita bersama-sama untuk mendengar ceramah perdana dengan tajuk Membangun Keluarga Madani yang dianjurkan oleh Pertubuhan Islam Seluruh Sabah ataupun usia, dan juga Pusat Khidmat Rakyat Parlimen P178 Sipitang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Badan Dakwah Daerah Sipitang, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sipitang, Pejabat Perhubungan Adun N35 Sundumin, Badan Kebajikan Islam Petronas ataupun Bakit, juga RPM, dan juga Masjid Imam Haji Awang Hashim Pekan Sekitar. Saya Abdul Rahman Muhammad Noh adalah moderator anda pada pagi ini, dan saya rasa kekok sedikit duduk bersama personaliti yang terkenal ini. Bagagal juga saya. Bagagal. Tapi kawan cakap, janganlah kau bagagal, istri nak kau. Dan alhamdulillah penuh Dewan Serbuan yang kita pada pagi ini, Ustaz. Majoritinya adalah
kaum Hawa, wanita. Wanita ini selalu taat setia. Dari jam 7 pagi tadi sudah ada di Dewan. Betul? Semata-mata untuk mendengar ceramah agama yang julung kali Ustaz Samsul Debat datang ke Sepitang. Lama dulu sudah kita usahakan. Datuk Sepawi sendiri, YDP Usia pernah kali-kali untuk menyunting Ustaz Samsul Debat. Dulu pernah lulus satu kali mau datang, tiba-tiba PKP Ustaz, tahun 2020. Namun alhamdulillah pada hari ini walaupun beliau limpas saja ke Sepitang, melimpas Ustaz, diberangkat dari Kota Kinabalu akan ke Keningau. Macam mana jalan tadi Ustaz dari Kota Kinabalu ke Sepitang? Okey. Macam tubuh raya suka gegar Ustaz. Bilang Ustaz tadi dia mau. Apa mau Ustaz? Mabuk. Bahasa sini mau Ustaz. Disebabkan jalan yang berombak-ombak. Jangan takut Ustaz. Jalan dari Sepitang ke Tinam lagi ada ombak. Turun naik. Jadi kenaikan. Okey, tuan-tuan dan puan ada yang hormat dan Datuk, kita terus sebab kita ada masa yang cukup singkat. Kita solat Jumat jam 12 lebih di Sepitang ini. Dipahamkan Ustaz akan baca khutbah di Masjid Haji Hasim. Jadi kita terus mempersilakan Ustaz Samsul Debat ini. Tapi tadi ada juga mau biodata sedikit. Tak bayar. Ustaz tak bayar. Tapi mau tahu nama penuh juga Ustaz. Nama penuh Ustaz di sini ialah Samsul Amri bin Ismail. Handsome orangnya. Tapi kita kenal dengan Samsul Debat sebab apa? Ustaz Samsul Debat ini selalu menjadi juara debat dan pidato pada beberapa tahun yang lepas. Belum kita panjang sangat Ustaz. Belum tahu lagi ada film lakonan Ustaz. Jadi panjang Kita ada banyak lama-lama. Kita persilakan Ustaz Samsul Debat menyampaikan ceramah perdana membangun keluarga madani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan moderator, yang berhormat Datuk Mat Bali bin Haji Musa, Ahli Parlimen P178 Sepitang, yang berusaha Tuan Haji Awangku Raimi bin Pengiran Haji Abdul Rahman, Pegawai Daerah Sepitang merangkap pengurusi Jawatankuasa Badan Dakwah Daerah Sepitang, yang berbahagia Datuk Haji Sapawi bin Haji Ahmad, yang di-Persatuan Pertubuhan Islam seluruh Sabah. Usia tak sempat tanya tadi, dah tahu dah. Usia ni saya ingatkan Persatuan Warga Emas. Usia rupa-rupanya persatuan ni kan, maknanya persatuan yang hebat dan yang menjaga perihal. Maknanya Datuk Haji Sapawi ni dia cintakan, dan dia cintakan majlis-majlis ilmu, penyebaran dakwah, syiar. Jadi masih lagi bersama-sama dalam membangunkan agama Islam di kawasan kita ini. Begitu juga yang berhormat Datuk Hajah Siti Aminah binti Acing, Ketua Wanita Usia, merangkap Ahli Parlimen P177 Beaufort. Saya pernah pergi ceramah di sana dulu. Saya ada senam robik dekat sana. Bahagia OKK Daud Haji Kasim, Ketua Daerah Sepitang, Tuan Muhammad Kasim bin Ali Yusof, Pegawai Tugas Khas mewakili ADUN N35 Sindomin, Ketua-Ketua Jabatan, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Kalau cuba memanjat pagar
jangan sampai terkena duri. Kalaulah duduk bersama jadi bergagar, biarlah saya berdiri. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jangan lama-lama sangat, bagi terus kat saya. Daripada pukul 7 tunggu kan. Tapi alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, kan, kita berada di dalam satu majlis yang sangat baik. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi semua ni nak masuk syurga. Kan ada yang tak semain subuh pun pagi tadi tapi datang nak masuk syurga juga. Kan ada macam tu kan. Ada. Tapi apapun hari ni tajuk ni ada pembangunan, membangun keluarga madani. Membangun keluarga madani, orang madani, kita pun madani. Tapi apa madani ni? Madani lah dia katakan. Jadi sebenarnya membangunkan keluarga ni memang isu yang sentiasa diperbincangkan. Kan saya difahamkan pegawai daerah kita pun yang menjaga hal-hal agama sebelum ni pun tahulah. Kan pegawai hal-hal agama, ustaz-ustaz yang ada kat sini yang menjaga tentang urusan isu-isu domestik rumah tangga ni banyak sangat isunya. Yang bayangkan satu pasangan bercerai setiap 13 minit hari ini. Bayangkan rekod tahun lepas satu hari saja kahwin, hari ini kahwin, esok cerai. Yang terbaru tahun ini dalam majlis yang sama, lepas akad nikah baru nak baca lafaz taklik, terdengar keluarga perempuan menjerit, hantaran tak cukup 1,000. Maka lelaki ni ceraikan isterinya dengan talak 3 depan semua orang. Jadi siapa yang nak pecahkan rekod ini, selepas akad nikah cerai terus. Tu kalau nak pecah rekod. Tapi itulah cabarannya pada rumah tangga pada hari ini. Apa cabarannya? Kalau dulu hiburannya hanyalah funfair. Hiburannya dulu adalah mungkin membeli majalah-majalah hiburan. Dulu kalau orang sebut media sosial, orang terbayangkan TV, radio dan majalah. Tapi hari ini bila sebut media sosial, orang terbayangkan peranti-peranti gadget. Orang terbayangkan yang ada di tapak tangan masing-masing sekarang, terutama orang perempuan yang istiqamah daripada tadi. Saya masuk tadi sini lagi dahsyat daripada kameraman RTM. Kan, istiqamah betul. Kalau boleh depan lubang hidung saya ni nak ambil gambar. Dekat betul dah tadi. Dan sekarang ni itulah cabaran dia. Nak jadi orang yang pertama, berlumba-lumba jadi orang yang pertama. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Tengok belakang-belakang macam mana orang sini. Kan, daripada tadi dia perhatikan telinga saya. Macam tu macam-macam. Sama aja. Dan tadi komen yang pertama tingginya. Itu komen yang pertama. Usah dibandingkan dengan tuan moderator, memang saya tinggi lagi. Tuan moderator ni kategorinya comel. Saya kategori tinggi, besar dan lebar. Kan? Jadi memang adik-beradik saya semua tinggi-tinggi. Adik-beradik saya semuanya Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi. Seorang je Syamira Hafizah sebab perempuan. Itu kembar lelaki perempuan. Kan? Jadi bila sebut tentang keluarga, cabarannya tinggi. Apa cabarannya hari ini? Cabarannya banyak. Saya ketika membentangkan kertas kerja cabaran rumah tangga abad ini, saya kata ada 3 cabaran. Cabaran yang pertama adalah tak layak. Kedua, tak mampu. Yang ketiga, ikhtilat. Dengar ni baik-baik. Bila sebut cabaran, 3 cabaran yang pertama, bila sebut tak mampu apa? Tak ada duit, tak mampu dari segi keuangan, tapi nak kahwin. Tapi nak kahwin juga. Tak ada masalah, boleh kahwin.
pada setengah keluarga yang ada ilmu agama yang tinggi, dia kata bolehlah, saya harap kamu boleh bimbing anak saya sebab lelaki ni ada ilmu agama. Mudah-mudahan dengan ilmu agama kamu ada keberkatan, kamu dapat didik anak saya. Tak apalah, hantarannya memadailah senaskah Al-Quran, macam tu. Tapi dengan syarat menantunya itu, bakal menantunya itu ada ilmu agama. Ya. Ini dahlah tak mampu dari segi keuangan, dimampukan dengan pinjaman pribadi, personal loan. Masalahnya personal loan tu siap dengan interest riba. Bayangkanlah memulakan pembinaan rumah tangga dengan pinjaman keuangan dengan faedah. Bagaimanakah rumah tangga yang bakal didirikan? Masalah sana, masalah sini. Sebab Nabi dah sebut segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Zaman Nabi lagi Nabi dah sebut. Ketika khutbah terakhir Nabi dah pesan. Tetapi ada pula yang kata tak, memanglah memanglah betul kalau perbankan Islam tak ada interest tapi cas perkhidmatan dia tinggi, dia kata. Lagi baik kita pakai yang interest tu. Kalau sebut macam tu, suruhlah dia mengucap balik semula sebab ni hukum. Ini segi hukum. Macam tu jugalah orang perempuan bila marahkan poligami. Tengok orang sini bagus, dia tak marah, dia ketawa lagi. Kan? Kalau nak marah, marahkan orangnya, jangan marahkan hukumnya. Orang perempuan kena hati-hati. Dari segi hukum, agama membenarkan. Tapi jangan kata sebenarnya poligami dah tak sesuai dah zaman ni. Ada yang cakap macam tu, mengucap balik semula. Jangan sebut macam tu. Hukum tu sesuai, mungkin manusia tu yang masalahnya. Ya? Yang kedua, tak layak macam mana? Tak layak ni makna tak tahu, tak ada ilmu langsung, tak ada, apa pun tak ada. Tak layak kahwin. Malahan menurut Dr. Nik Salida, pensyarah kanan di Universiti Sains Islam Malaysia, dia kata panas baran pun tak layak kahwin. Panas baran, nak marah saja, lambat marah, cepat sangat pun marah, kan? Pakai baju hijau kuning marah. Ni berapa papan habis baju ni? Kan? Baju sama marah, baju ni salah, itu salah, itu salah. Masak masin sikit marah, manis marah, semua marah. Marah aja. Maka orang yang panas baran pun masuk kategori tak layak kahwin. Sebab begitu banyak penderaan domestik berlaku pada hari ini. Kemudian begitu juga yang ketiga, ikhtilat. Apa maksud ikhtilat? Banyak sekali kes berlaku pasangan yang tidak menjaga hubungan, batas hubungannya sebelum kahwin. Bukan kata yang bertunang, Datuk, bukan yang bertunang ni. Maksudnya sebelum dia kahwin lagi, yang lelaki ni dengan perempuan lain, yang perempuan dengan lelaki lain tak jaga batas hubungan. Kemudian bila dah kahwin, satu-satu perkara terbongkar. Al-maklumlah media sosial, dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Terbongkar video-video lama, terjumpa gambar-gambar lama dalam keadaan yang sangat mengaibkan. Jadi perkara-perkara inilah yang diminta supaya jaga asasnya. Jadi bila sebut tentang membangunkan keluarga madani, madani ini merupakan salah satu daripada kerangka daripada 6 tonggak dasar dalam membangun Malaysia madani. Iaitu yang pertamanya kemampanan. M yang pertama, mampan. M tu mampan, kemampanan. Apa maksudnya? Memajukan kehidupannya bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia alam, bernuansakan citra Malaysia yang unik. Maknanya pembangunan bagi memenuhi keperluan masyarakat sekarang tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang. Maknanya kita membangunkan keluarga kita bermula daripada bawah sampailah kepada keseluruhan segenap usia dalam keluarga. Daripada kecil lagi. Hari ni yang datang ada yang bawa anak-anak kecil dia. Sebab apa? Nak dedahkan anak dengan majlis ilmu. Di masjid-masjid sekarang ni dah ada program yang mengimarahkan masjid. Saya tadi sempat singgah di Masjid Sipitang tadi. Cantik bilik makannya, bilik jamuannya cantik. Saya 2 kali makan hari ni. Saya dah sempat rasa sate tadi. Sate apa nama? Jamrud apa? Jamrud jali dengan siapa? Satu J lagi. Gino. Gino. Lepas tu baru perasan semua sate. Tahniahlah. Tahniahlah kerana daerah ini ada satu perkara yang perlu, dan saya bersyukur saya tidak terlepas dengan mercu tandanya, itu sate.
Dan di luarnya pun banyak gerai-gerai tadi saya tak sempat nak beli. Saya kata kejap lagi nak pergi juga nak beli. Tengok beg-beg tu cantik pula rasanya. Kan? Kan? Jadi lepas tu pergi pula ke masjid, dapat masuk bilik tu, bilik VVIP. Pijak kapet tu tak boleh nak makan. Punya seronoknya duduk dalam tu. Tapi apakan daya, saya hanya dibenarkan berada di bilik itu sekejap sahaja. Kan? Nasi lemak pun sedap, ikan bilisnya garing. Sedap. Saja je beritahu pada yang tak makan lagi, saja beritahu. Dan jadi bawa ke masjid, program-program di masjid. Contoh di Negeri Sembilan, di Felda Palung 14. Program pengimarahan masjid. Kanak-kanak bawah 12 tahun yang datang mengimarahkan solat subuh berjemaah akan diberikan duit belanja sekolah RM3 seorang. Ramailah ayahnya kata, pergi semayang. Ayahnya tak pergi, anak saja pergi. Kemudian dia buat pula program orang dewasa yang pergi solat subuh 40 hari berturut-turut layak untuk cabutan bertuah memenangi skuter baru. 10 pemenang skuter. Tak susah tuan-tuan. Kita ada 2 ahli parlimen kat sini. Dan kita ada kita ada pengurusi presiden yang dipertua usia pun ada. Apa dah hal? Contoh dia kata kenapalah dia umum dekat sini. Dia kata tapi betul. Tapi AJK masjid yang akan ambil kedatangan. Setiap kali dia datang tuan jemaah, dia cop. Dia kata nanti tak ikhlas lah ustaz. Dia kata sebenarnya dimulakan kadang-kadang kena buat macam tu. Mula-mula tu memang sebab skuter. Tapi bila dah terbiasa hari-hari lama-lama dia akan rasa kelazatannya berjemaah. Buat 2 solat yang paling susah orang nak datang masjid berjemaah. Pertamanya subuh, keduanya isyak. Dua paling susah sekali. Kan? Sebab subuh sejuk. Lepas tu di Sabah ni pula, ya Allah, subuhnya awal betul. Pukul berapa? 5.11 kan? 5.11 pagi. Ya Allah, saya di KK pagi tadi, lepas subuh terus gerak. Ya Allah, tak tahu nak cakap. Saya sebenarnya baru balik daripada umrah. Balik saja daripada umrah 12 hari. Balik je tukar beg terus pergi ke Jakarta. Balik pada Jakarta terus ceramah esoknya tu. Ada penggambaran pagi pun yang petang tu sampai malam tu pula ada ceramah lagi. Terus pula naik flight datang ke Sabah. Tak tahulah apa nak jadi. Kalau setakat jalan tadi yang dikatakan oleh moderator tadi, semua jalan kat Sabah ni saya dah lalu. Di Sabah model jalan raya terbaik di Malaysia. Jangan tepuk, ini sindir tu. Saya sampai ke Pitas saya dah masuk. Saya masuk ke Pitas Kampung Telaga. Berzikir aku masuk dalam. Ya Allah, 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 ya Allah. Patutnya hari tu yang di Pertuan Agong patut bawa sampai dalam tu. Saya ambil video, saya rakam, saya tunjuk kenapa di Malaysia masih ada jalan seperti ini. Saya kata, saya cakap, dan saya akan terus memberitahu pada satu Malaysia supaya selagi jalan tu tidak dibaiki, saya akan sebut. Saya bukan ahli parlimen tau, saya ceramah ini. Contoh aja. Tapi betul. InsyaAllah mudah-mudahan akan diperbaiki daripada segala semasa. Sebab saya memang terkejut sebenarnya. Terus terang saya kata, saya terkejut. Saya jalan, ya Allah macam mana. Saya jumpa dengan makcik tu. Makcik yang dah naik dalam ambulans, sakit nak bersalin, tak jadi keluar sebab waktu terhentak, beranak terus. Tak jadi pergi hospital, masuk dalam balik. Betul? Saya kata, bayangkan ada pula dekat satu kawasan di kampung di Sempurna tu pula, seorang ayah dukung jenazah anaknya berbatu-batu jalan kaki. Kan? Sebab van jenazah tak boleh masuk dalam. Bayangkan. Tapi bukan itulah ceritanya. Ini tajuk-tajuk lain. Malaysia keluarga, membangun keluarga madani.
Tapi itulah dia, saya dah rasa dah jalan-jalan tu. InsyaAllah tak ada masalah. Saya okey je. Sebab saya tadi sedar-sedar si pitang. Macam tu. Sebab saya tidur. Kan? Jadi mana kata pembangunan masyarakat ni, keluarga ni daripada kecil lagi. Tu sebabnya daripada kecil kena kejut anak-anak. Bangun subuh. Sebab kanak-kanak, menurut kajian, kanak-kanak yang berusia 4, 5 dan 6 tahun ini lebih mudah untuk diasuh untuk solat subuh berjamaah berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Jadi yang 40 tahun ni banyak hal kan. Ini nantilah solat kan. Jadi bangunkan anak daripada kecil. Jangan bagi alasan kesian anak tu kecil lagi, nantilah. Tak, daripada kecil lagi kita kena asuh anak-anak kita. Jadi pembangunan ini seiring dengan semuanya daripada aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Itu yang pertama. Kedua, kesejahteraan, maksudnya keseimbangan. Keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Maknanya bila sebut keterangkuman ini membawa maksud sebagai termasuk dalam lingkungan sesuatu, maka dalam konteks masyarakat sekurang-kurangnya boleh membawa erti sebagai tiada keciciran dalam menerima layanan dan hubungan sesama ahli. Baik antara satu dengan lain, hubungan mak ayah dengan anak-anak, begitu juga dengan kejiranan, begitu juga dengan masyarakat. Macam hari ni tu sebab kena buat program macam ni, jadi semua orang datang. Tak kira siapa pun, semua boleh datang. Ada baju hijau kuning boleh datang, tak ada baju yang sama pun boleh datang. Penyawat awam terpaksa datang, nama naik kena datang. Kan? Tak kisah, tak ada pun disebut hanya mereka yang bergolongan T20 saja boleh datang, tak ada. B40 tak boleh datang, tak ada. Semua orang boleh datang. Bila datang, kita tautkan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. So kita datang hari ni dapat tengok Samsul Debat depan-depan, tak apalah. Kan? Dapat tengok, oh macam ni rupanya Samsul Debat. Tengoklah dalam TV nampak tua, kurang ajar betul. Tak apa, saya maafkan, tak ada masalah. Tapi memang betul, kita datang, kita dapat tahukan hubungan, kita dapatkan, ada yang kenal, macam pernah kenal dia jumpa, rupa-rupanya sahabat lama, dapat jumpa dekat majlis macam ni. Tahukan silaturahim. Nabi sendiri ketika di Masjid Nabawi dulu, Nabi jenis, kalau 3 hari Nabi tak nampak sahabat, Nabi akan tanya, mana perginya Abu Bakar? Dia tak sihat ke? 3 hari Nabi akan tanya. 3 hari tak nampak sahabat, dia akan tanya. Macam tu juga kita bertanya khabar antara satu dengan lain, itu juga adalah sunnah Nabi. Tanya khabar, apa khabar? Lama tak jumpa. Jangan cakap lama tak nampak. Lama tak nampak tu buta. Lama tak jumpa, sihat ke? Dah makan ke belum? Tanya. Nampak muka tadi lapar betul. Ada yang dah siap tembak dah roti dekat dalam beg. Sebab takut tunggu lama nak datang awal, nak duduk depan kan? Yang duduk belakang tu minta maaf. Macam tu matanya, kecil sangat nampaknya Samsul Debat terjauh-jauh kan. Lain kali datang awal. Ada yang malam tadi tidur dekat luar dewan sebab nak masuk awal kan. Jadi mana tak kira latar belakang budaya kepercayaan. Saya datang daripada Negeri Sembilan, jauh. Tapi bila datang ke sini kena biasa. Dah terbiasa datang ke Sabah. Seronok datang di Sabah ni. Budaya di Sabah ni orangnya baik-baik, lembut-lembut saja. Kalau tak jadi beli, langsung beli. Mula-mula tak nak beli, dia sebut kan, murah saja bah. Beli. Tu belum cerita lagi apa? Sumandak Sabah. Dia Sumandak Sabah manakah mau cari, semua lawa-lawa pandai masak. Nah, dia macam lawa-lawa pandai masak nasi aja, buat apa? Kan? Masaklah lauk sekali kan. Cakap masak nasi, orang lelaki boleh masak kan. Tak adalah, lagu tu memang cantik-cantik lah kan. Tapi saya dah kahwin kena bagi tahu. Jadi mana kata kita ni tahu, saya latar belakang saya berbeza. Bila datang di sini saya makan. Saya ingat saya pergi Sarawak. Saya pergi Sarawak, landing saja kena pergi ceramah di Seri Aman. Seri Aman masa tu jalan Pen Borneo belum siap lagi. Berzikir jugalah. 4 jam sampai sana terus berbuka puasa. Bila berbuka puasa, yang dia bagi saya hidangan apa? Obor-obor. Saya kata obor-obor.
Saya tak biasa makan obor-obor ni. Supaya saya tengok dalam National Geographic Explorer je. Kemudian saya makan sikit je, tak boleh. Saya kata tak boleh. Lepas tu bagi bubur pedas Sarawak. Sampai isyak tak jumpa pedas. Tapi jamah tak? Jamah sebab apa? Nak membiasakan dengan latar belakang dan budaya. Macam di Sabah ni ada apa nama, kelupis. Ataupun dekat sini dia panggil lamban. Tadi saya makan tadi lamban. Tak berapa selera sangat. Jadi daunnya saya tak makan. Jadi kalau selera memang daun-daun saya makan. Tapi tak berapa selera, saya makan pulutnya aja. Cecahnya tu sedap betul. Sedap betul. Jadi bila dah sebut tu maknanya faham-faham lah. Kadang-kadang mungkin dia minta bungkus ke apa macam tu lah kan. Jadi sebenarnya macam itu ya. Jadi itu dia. Kemudian apa? Seterusnya daya cipta. Mengandungi beberapa konotasi, iaitu apa? Mencipta. Sentiasa memikirkan, kreativiti untuk mewujudkan keluarga, suasana keluarga yang baik. Macam kita bangun pagi, kreativiti. Sekarang ni kita nak jadikan masyarakat sihat. Kita tengok ramai betul rakyat Malaysia ni yang paling ramai mati sebab makan. Ramai betul orang Malaysia mati sebab makan. Bukan sebab tak makan, sebab terlampau banyak makan. Darah tinggi, kencing manis, semuanya berpunca. Kolesterol berpunca daripada makan. Jadi kreatif. Keluarganya kata, kita letakkan dasar Sabtu Ahad semua ahli keluarga wajib bersukan. Contoh, bersenam. Pagi-pagi jogging, jangan jauh sangat. Cukup sekadar dari Sipitang sampai ke Beaufort. Itu sampai sana dah tak jadi orang lah kan. Dah lain rupa. Tak, maksudnya bersenam. Sebab apa? Bila kita bersenam, kita beraktiviti mengeluarkan peluh, toksin dalam badan yang tak baik akan keluar menerusi peluh. Kalau kita tak exercise, kita tak bersenam, toksin dalam badan akan keluar menerusi dua cara. Pertamanya jerawat, keduanya uban. Pilih nak yang mana. Itu sebab kena exercise. Tapi kalau yang dah memang beruban itu lain. Tapi maksudnya uban yang ditumbuh disebabkan oleh toksin dalam badan ada. Itu sebab kena bersenam. Paling tidak kita bangun, kita jogging, kita berjalan pun tak apa. Macam saya pergi umrah hari tu, bayangkanlah kita tindakan kita berjalan sa'i itu, kita berjalan kira-kira 2.8 km. Pergi balik kan. Dan orang memang ramai betul. Cuma kali ini saya pergi menghairankan sikit. Sebab apa? Orang memang ramai, tapi orang Malaysia tak ramai. Orang Malaysia kurang pergi sekarang ni. Sebab mungkin terlampau banyak. Ada dua faktor. Pertama, banyak sangat yang menipu pakej umrah. Yang menipu pakej umrah tu, ada yang menipu sampai tak pergi pun ada. Ada yang tawaf dekat airport KK, akhirnya tak boleh pergi. Ada yang paling banyak sekali tipu pakej. Maksud tipu pakej macam mana? Janji hotel sekian-sekian, sampai sana hotelnya sekian-sekian. Macam mana? Itu sebab saya Samsul Debat, saya tak terikat dengan mana-mana syarikat. Setiap kali saya pergi dengan syarikat yang berbeza. Bukan apa ya Datuk semua. Salah satu sebabnya adalah saya tak nak orang gunakan muka saya. Dia kata, pakej ni pergi dengan Samsul Debat, ramailah yang daftar. Dekat-dekat nak pergi, dia kata Samsul Debat tak apa pergi, jadual ceramah dia penuh. Jadi dia dah tipu orang. Saya tak nak benda. Saya hanya tanda tangan untuk pakej yang saya pergi saja. Jadi kalau ada muka saya tu, insya-Allah pergi. Dan saya biasanya saya akan pastikan dulu hotel mana ni mana, dan saya akan double confirm dengan tim saya, telefon hotel tu sendiri betul ke tak. Sebab kalau sampai di airport, pihak travel sebut macam ini, kita pergi umrah ni nak beribadah, jangan salah niat, kita kena sabar dengan apa je ujian dan dugaan. Maknanya hotel bertukar. Kalau macam tu ayat kan. Sedangkan nak pula ada yang kerja pedalaman, ada yang kerja yang berat, kumpul duit bukan senang. Kumpul duit sampai 8-9 ribu bayar nak pergi sampai sana, bagi hotel yang jauh. Sampai dekat sana makan pun tak siapkan. Ada yang macam tu. Ada tu bagi makan macam tak bagi makan. Bayangkanlah menunya istiqomah. Menu istiqomah bukan menu rahmah tau. Menu istiqomah maknanya pagi, tengah hari, malam lauk yang sama. 5 hari 6 hari itu sama istiqomah. Tak berubah, itulah ayatnya. Nasi, sosis, telur.
Nasi, sosis, telur rebus. Tu je hari-hari. Nah, itu yang kalau datang bawa lah siap-siap. Daripada rumah peti ais bawa siap-siap. Macam itulah. Kan? Jadi kita cipta keadaan tu. Cipta ruangan untuk majlis ilmu dalam rumah tangga. Malam selepas maghrib ada majlis ilmu. Kumpul keluarga, cerita. Cakap, hari ni ayah nak share sikit tentang kerukunan rumah tangga. Wah, dia kata, apa yang perlu ada? Cerita. Anak pun dengar, isteri pun dengar. Sebagai seorang isteri, hendaklah bercakap dengan baik-baik kepada suaminya. Jangan ingat sudah jadi ketua wanita usia. Contoh aja Datuk. Contoh. Macam mana pun tetap kena berlemah lembut dengan suaminya. Contoh. Macam itulah. Pakai yang terbaik. Datang majlis Samsul debat boleh pakai cantik-cantik, wangi-wangi. Kenapa di rumah pakai baju binatang? Baju kelawar. Sampai di rumah mulalah cari habitat. Suami nak balik rumah daripada semangat ni, hilang semangat dah terfikir dah. Berapa ekor lah kelawar hari ni. Betul. Kadang-kadang ramai perempuan yang ambil ringan benda ni. Cipta suasana. Sabtu malam Minggu pergi makan di luar. Sekali-sekala bagi rehat pada isteri, makan di luar. Bukan luar rumah, makan di kedai. Makan nasi goreng cili api, nasi goreng lakna pulau kuah keliling, nasi goreng Pattaya bersalut telur, ikan siakap 4 rasa. Pernah makan ikan siakap 4 rasa, Datuk? 4 rasa pernah makan? Biasa berapa? 3 rasa. Memang orang perempuan rasa 3. Masam, masin, manis. Rasa keempat orang lelaki saja rasa. Waktu bayar nanti baru tahu lah, rasanya lain macam. Rasa lain macam. Itu sebab dia ikan cakap 4 rasa. Orang perempuan dia tahu 3 saja. Itu sebab dalam kereta dia tambah lagi 1 rasa. Bila dia tanya suami dia, berapa bang? Berapa? Adalah, cakaplah berapa? 100 lebih. Murah. Bertambah lagi rasa tu. Rasa nak marah kan? Rasa nak marah. Macam itulah. Jadi create suasana. Sebab sekarang kalau kita tak wujudkan suasana majlis ilmu dalam rumah, kita tak buatkan suasana sembahyang berjemaah, kita tak buat suasana makan beramai-ramai, anak-anak akan tertumpu kepada media sosial, main game, gadget dan sebagainya. Dan akhirnya dia akan rasakan mak ayahnya ada tak ada sama. Itu yang berlaku, kan? Dan begitu juga hormat. Hormat memang perlu ada. Suami, bukan makna suami ni dia jadi ketua keluarga maka semua kena dengar cakap suami. Mana yang tak dengar tu pula ada caranya kalau nak memberi pandangan kepada suami, bukannya marah. Hormat pada suami. Itu sebab dalam banyak keadaan kita dengar hari ini banyak isu queen control. Suami takut isteri. Perlu diingat, suami bukan takut isteri, tetapi istrinya menakutkan. Teringat satu kisah bagaimana seorang raja di negara pasir berdengung. Dia takut betul dengan permaisurinya. Macam manalah cara nak lawan permaisuri aku ni. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Lelaki ni pun datang. Penuh dalam balai rom istana. Siapa yang takut isteri sila duduk di sebelah kanan betul. Semua pergi belah kanan. Ya Allah, semua takut isteri. Pandang sebelah kiri, nasib baik ada seorang yang masih kekal di sana sambil memeluk tiang. Raja tu pun panggil, kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa. Tuanku lah turun. Punya berani dia. Raja dia suruh turun tu. Dia pun turun pergi dekat dengan lelaki ni demi nak mendapat bagaimana cara nak melawan isteri. Sekarang cubalah cakap, macam mana cara kamu lawan isteri kamu? Apa pula? Patik pun takut isteri. Kenapa kamu tak pergi sebelah sana? Bini Patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk, dia takut.
kita ingat dia berani sangat, rupanya lagi teruk takutnya. Itulah kadang-kadang sebenarnya kita ni janganlah takut isteri, tapi sebenarnya kita sayangkan isteri. Betul kata ulama terdahulu kan, sebenarnya lelaki ini ibarat tulang yang lurus, perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Ada 4 benda bengkok dalam dunia ni. Yang pertama sungai. Mana ada sungai lurus? Sungai kan bengkok-bengkok. Yang kedua wanita. Wanita pun bengkok. Yang ketiga apa? Yang ketiga akar kayu pun bengkok. Yang keempat politik. Politik pula. Tak adalah, tak saja je. Tak, tu sebab kita tengok politik ni kadang-kadang bukan cerita apa, kadang kejap-kejap baik, kejap-kejap gaduh, kejap-kejap baik, kejap gaduh, gaduh macam nak bunuh-bunuh ni. Tiba-tiba oh sahabat, tiba-tiba macam tu. Tak ada, tu politik cerita lain lah. Tapi maksudnya tadi yang cerita tadi tu, wanita bengkok. Lelaki sampai bila-bila pun takkan boleh jadikan wanita sama macam dia, tak boleh. Lelaki kena sesuaikan diri dengan kebengkokan wanita itu. Kerana wanita memang pelik. Saya kata saya tak nak. Habis nak apa? Tak tahulah. Dia kata tak nak. Dia kata tak nak. Sampai di rumah dia cakap, bila saya kata tak nak tu maksudnya nak. La ilaha illallah. Susah betul. Iya, nak buat macam mana? Kan? Tapi YB Datuk YB pada Beaufort dia tak macam tu. Kalau boleh boleh, tak boleh tak boleh. Saya kenal lah dia. Saya tahu dia. Pada saya Beaufort ni satu kawasan yang unik. Orang lain yang hujan, dia yang banjir. Kan? Sebab bos lama saya dulu pernah bertugas di sana. Dia cerita Beaufort kan, dia macam kawasan menurun macam tu kan. Dia tak hujan, tiba-tiba dah naik air. Apa sah? Tu uniknya Beaufort. Saya bila ceritakan kawan saya, bagaimana pergi Beaufort? Wow, overseas. Luar negara. Wahal di Sabah aja kan, orang tak tahu. Ada orang tak tahu. Tapi yang penting ni kawasan tu cantik, makanan pun sedap. Lepas tu dapat jumpa orang Brunei, ramai di sana. Ada orang Brunei di sini? Mana? Angkat tangan. Tolong semak pasport mereka, susah sangat. Tak ada gurau-gurau. Terima kasih sudi datang. Terima kasih datang. Jadi maknanya tu keadaannya, hormat menghormati satu dengan yang lain. Hormat. Kan, saya tadi bila masuk, saya sebenarnya tadi segan nak masuk bilik-bilik VIP tu sebab semua hebat-hebat ada dekat dalam. Aduh, saya kata ceramah terus tak boleh ke? Saya kata kan. Tapi tak apalah, alhamdulillah dapat masuk tengok bilik yang cantik. Jadi semua tahniahlah kepada pihak masjid di atas penganugerahan, dapat tandas terbaik dan sebagainya. Tahniah. Anjuran program pun bagus. Ramai betul ni hari ni. Saya ingat tak kurang 30,000 orang. Ramai betul. Melempah sampai keluar. Ada yang merusuh kat luar nak masuk tak boleh. Kan? Jadi itu dia. Jadi kalau kita tengok Madani itu sendiri membangunkan, membuat, mendirikan supaya membangun. Kunci keluarga bahagia. 5 kunci. Selalu saya kongsi. 5 kunci nak membangunkan keluarga ni. 5 kunci. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Bersebut kunci rumah macam mana? Kunci rumah ni maksudnya sistemkan keluarga kita dengan sistem beragama. Bangun awal, solat subuh sama-sama, mengaji sama-sama, ibadah sama-sama. Buat sistem kan. Bila makan, makan sama-sama, baca doa. Kan? Baca doa supaya kita dimurahkan rezeki, dan agar rezeki ini berikan tu rezeki yang halal, diberikan keberkatan. Bila maksudnya berkat, makanan yang kita makan walaupun biasa-biasa, walaupun makan tu taklah sebanyak mana, tapi memberi tenaga yang cukup untuk kita menghasilkan rezeki yang halal di atas muka bumi Allah. Nampak tak? Sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Ni kadang-kadang orang perempuan mentang-mentang lah dah pergi kelas fardu ain, mentang-mentang dah pergi majlis kuliah duha muslimah setiap hari. Dia rasa dia lagi baik daripada suaminya. Bila dia solat pun solat sendiri-sendiri je. Lepas bagi salam tu, salam.
Assalam. Bila dia lap muka, dia tengok suami dekat atas katil. Neraka lah orang tua ni, amboi sedap. Dia seorang nak masuk syurga. Itu sebab sistem kan keluarga, sistem Islam. Kejut suami tu. Abang, bangunlah subuh. Abang. Kalau macam tu lah kaedah kejutannya, sudah-sudahnya dua-dua tak subuh. Yang faham, tak faham sudah. Tapi bila kejut susah mau bangun, Ustaz. Jadi kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api. Mana? Api neraka. Macam tu, terkejut aku. Ya, dia dalam rumah tangga ni tu je, solat sama-sama, makan sama-sama. Makan sama. Ramai yang tak tahu sebenarnya bila makan sama ni, handphone simpan. Jangan bawa handphone. Ni orang perempuan tu masalah dia. Jangan makan dulu. Semua nak ambil gambar. Alhamdulillah, dapat juga kelupis yang sedap ini. Kenapa? Semua benda nak share dengan orang. Saya baru je share satu video di YouTube saya, penyakit ain. Jangan share semua benda nak share dengan orang. Tak payah. Kita tak tahu orang yang sedang tengok tu kebetulan lapar, tak ada makanan. Dia doa yang macam-macam. Sudahlah, berlagak. Hantarlah kau sakit perut lah. Sakit perut. Jangan main. Betul. Nampak tak? Semua nak share. Makan. Tepikan telefon. Makan sama-sama. Lepas tu, anak minta. Ibu, mama, nak lauk tu cubitkan. Bila ambil lauk, letak dalam pinggan anak kita, lagi besar pahala daripada bagi makan anak orang lain. Betul. Isteri pula minta, abang nak ikan tu sikit, cubitkan, suap. Abang. Iya, buat tak tuan moderator? Buat. Kena buat. Malulah anak kita tengok, biarkan anak tengok. Yalah. Anak tak pernah tengok. Huyuh. Nampak tak? Lepas tu menurut bekas ni arwah mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada kata, pinggan dengan gelas suami mesti beza daripada orang, supaya itu tanda hormat. Anak-anak balik rumah penat main bola, mama nak minum, ambil itu gelas dekat sinki, ambil gelas kat sinki, ini gelas ayah ni, letak balik. Dia ambil gelas lain. Situ dah hormat dah. Gelasnya besar supaya tak payah banyak kali refill. Pinggannya pun cantik, paling cantik pinggannya. Janganlah besar sangat. Besen kau bagi, jangan. Ingat aku itik apa dia kata. Bagi pinggan cantik. Yang ketiga, tidur sama-sama. Kadang-kadang makin tua makin dihalau suaminya tidur luar. Pergi tidur luar, semak aja. Tidur luar, suami ni. Kesian suami tu. Suami ni lagi tua, lagi manja tahu. Dia tidur tu. Bila tidur baring, baru teringat, bangun, buka, simpan gigi. Lepas tu dia lepaskan gas dulu. Tidur dekat dalam bilik bau minyak angin. Kan? Tidur sama-sama. Orang perempuan ingat, pergi tidur luar tu, nak mati orang tua ni. Jangan. Tidur sama-sama. Menurut kajian, Datuk Dr. Fadilah Kamsah kata, peluk isteri panjang umur 4 saat. Sekali peluk panjang umur 4 saat. Tak tahulah mana dia dapat. Lebih kurang macam tu lah bunyinya. Peluk panjang umur 4 saat. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Peluk isteri orang pendek umur. Tahu.
Ya, peluk panjang usia, peluk rukun rumah tangga. Tak maulah ustaz dah tua-tua ni. Tua buat cara tua. Peluk Nabi gurau-gurau dalam rumah dengan isteri, buatlah. Main kejar-kejar. Nabi dengan Aisyah, ada hari Nabi main lumba-lumba lari, ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi Aisyah menang. Cuba buat dalam rumah, jangan kat luar. Nanti habis pengurusi usia semua nampak. Faham? Betul. Tiba-tiba AJK masjid yang muslimah ni dah tak datang masjid. Kenapa? Hamil rupanya. Kena telefon anak, long bagi tahu adik-beradik semua balik cepat, ada benda ni, ada masalah ni, balik. Apa hal? Rupanya ibu kamu mengandung lagi. Rezeki Allah bagi. Tidur sama-sama. Dan yang keempat, jalan sama-sama. Naik motosikal round satu Sipitang. Malam pukul 10 malam tutup pintu, tutup tingkap. Naik motosikal bawa isteri round. Peluk. Sambil nyanyi, jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang, tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat medan selera depan tu, tap tayar bocor. Turun. Tolaklah. 30 batu lagi. Yang isteri ni dah penat dah, buka helmet, pegang sebelah. Aduh, jauhnya jalan. Buka pula tudung. Sebelah ni tudung berjurai ni, dan ni helmet, rambut kembang. Lalu dekat kampung ni, masuk dah kampung, dia nak sampai rumah dah ni. Jiran-jiran nampak semua tutup tingkap, meletak tutup. Esok semua tegur suami dia. Mat, malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Ya, aku. Kenapa? Kau hati-hati. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau daripada belakang. Itu bukan lembaga, tu isteri aku, dia kata. Yang pertama. Yang kedua, bila saya kata kunci pejabat, apa maksud kunci pejabat? Maksud kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Nabi pesan apa? Nabi bagi tahu dalam beberapa hadis. Pertama, Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Maknanya bukan kejar kaya, tapi yang Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kalau kerja kita jadi ahli parlimen, maka memberi khidmat kepada masyarakat itulah pejabat kita. Kalau kerja kita berniaga, maka berniaga dekat tempat kita berniaga itulah pejabat kita. Pastikan kita jangan menipu dalam urusan perniagaan kita. Kalau bekerja penyewa awam, jagalah kerja dengan amanah, bekerja dengan sebaik-baiknya. Bagilah perkhidmatan dengan sebaik-baiknya kepada government of the day. Kan? Sebab sekarang ni lah, kalau bertukar kerajaan ke tak kisah, kita tetap penyawat awam, beri perkhidmatan yang terbaik. Jangan kita terpengaruh dengan politik. Ini sana kejap sini, tak usah. Kita berkhidmat. Sebab ahli parlimen bila dia memegang jawatan, ahli yang berhormat memegang jawatan, dia akan cuba nak memberi perkhidmatan, maka kita kena bantu. Sebab kita sebagai penyawat awam, kita tidak boleh cenderung kepada mana-mana. Ya? Macam tu jugalah. Macam saya kena berceramah, kenalah ceramah tajuk membangun keluarga madani. Kena ceramah. Tak boleh cakap, oh kita mestilah sokong orang macam ni. Tak boleh, itu bukan yang kerja penceramah. Sebab kita kena memberi perkhidmatan kita sebaik mungkin, ikut jalur kerja kita. Macam itulah cerita tadi. Kalau kita kerja kita berniaga burger, maka dekat gerai burger tu adalah pejabat kita. Anggota polis lebih lagi lah, kan, dengan kerjanya 24 jam 24/7, 7 hari seminggu, tak ada rehat kadang-kadang polis ni. Dengan menjaga keselamatan anggota tak cukup, tapi nak jaga kawasan besar dengan masalahnya banyak, tetapi dia tetap kena jalankan tugas. Cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Maksudnya kerja sesungguh.
Dan begitu juga Nabi pesan, manusia yang paling kaya. Oh, boleh kaya rupanya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maknanya kena syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kunci kereta. Apa maksud kunci kereta? Hala tuju nak bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemanduan kita. Suami bawa kereta, isteri duduk sebelah. Bila nampak suami macam tersalah simpang, isteri kena tegur. Isteri jangan tidur. Abang, salah simpang ni bang, kita nak pergi sana, patutnya terus. Ya ke, maafkan abang, reverse balik, betulkan. Itu sebenarnya. Dalam rumah tangga, suami isteri kena ingat, kita tidak boleh mencari kesempurnaan. Tetapi sebaliknya, kita dengan kekurangan dan kelebihan kita, pasangan dengan kelebihan dan kekurangan dia, saling sempurna menyempurnakan. Jadi jangan kita cari, isteri saya tak pandai ni, isteri saya tak cantik, isterinya tak itu, tak begini. Sampai bila pun tak akan selesai. Syamsul Debat sempurna? Tak sempurna. Itu sebabnya kalau orang tanya saya kata jangan letak Ustaz Syamsul Debat, letak saudara Syamsul Debat, SDR, senior doktor. Sebab bila sebut SSD, dia lebih okey. Bila sebut USD, mahal. Takut tak boleh bayar. Tak adalah. Kan? Sebab saya lebih senang. Saya lebih senang macam tu. Santai aja. Itu sebab kanak-kanak pun panggil saya, Syamsul Debat. Kanak-kanak pun boleh panggil saya Syamsul Debat, tak ada masalah. Syamsul Debat tu nama gelaran saja. Sebab kata moderator tadi, nama betul saya Syamsul Amri bin Haji Ismail. Kan? Macam tu lah. Itu sebabnya maknanya hala tuju nak kena betul. Hala tuju nak kena betul. Jadi saya dulu bekas penyawat awam juga. Saya bekas pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. I'm a legal advisor. So memang dah biasa. Itu sebab saya tanya dia, ni daerahnya. Oh, tu saya tanya tadi kan. Rupanya pegawai daerah juga adalah merupakan pengerusi kepada majlis daerah. So saya tengok tempat ni sangat strategik dan sangat baik dan terlalu banyak ruang untuk lebih dibangunkan lagi. Jadi semua kena support apa juga aktiviti yang dilakukan oleh pejabat daerah dan juga majlis daerah kena support. Tengok buat program macam ni. Akan datang kita akan buat satu lagi program di Sipitang. Nama program tu Duo Syamsul. Kita buat dewan yang lebih besar lagi. Duo Syamsul, Syamsul Debat dan Syamsul Gau-Gau. Kita buat macam tu. Boleh tak boleh? Boleh. Oh dia nak Syamsul Yusof juga. Okeylah, bawa lah Syamsul Yusof sekali. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya program di TV itu dua Syamsul tu sepatutnya memang 3 Syamsul sekali dengan Syamsul Yusof. Tetapi dia terpaksa tarik diri last minute sebab masa tu dia nak siapkan filem Munafik 2. Tu dia tarik diri. Tu tinggal 2 je. 2 Syamsul. Boleh buat. Nanti kita susunkan program Jelajah Sabah buat sekali lagi. Boleh tak? Boleh. Kita buat lagi. Orang dah tepuk tangan dah. Belum apa lagi dah tepuk tangan. So, lambat lagi kita buat insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral tahun 2026. saya sendiri pun penat tengok jadual saya. Dah teratur semua. Saya jadual saya sekarang kalau orang tanya sekarang yang kosong bulan 7 tahun depan. Saya pun tak tahu masa bila nak rehat, tak tahulah. Sekarang ni tengah nak usaha nak biar ada break. Setiap bulan tu ada rehat kalau boleh kan. Tapi bila datang Sabah tak ada masalah sebab seafood dia power. Seafood dia sedap betul. Tak tahu sotong tu bila dah makan macam tak gerak lagi. Macam tu lah, contoh sedap dia tu kan. Macam tu lah. Saja je sebut. Lain kali buat ceramah malam boleh makan seafood kan. Okay. Kemudian kunci seterusnya kunci syurga. Apa maksud kunci syurga? Nak masuk syurga ada satu tiket, nama dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, ibadah sebanyak-banyaknya. Sistemkan keluarga kita dengan sistem ibadah saya sebut pada awal tadi. Datang dengar kuliah, pergi masjid. Program ni anjuran bersama, bersalah satunya adalah pada Masjid Sipitang. Jadi masjid ni tuan-tuan dan muslimin kena datang selalu. Datang selalu. Nak membina rumah tangga yang paling hebat, nak membina rumah tangga paling baik, masjid. Datang masjid. Ni kadang-kadang masjid ramai hari Jumaat dengan hari raya je. Jangan jadi macam tu. Tu kadang-kadang orang ni imam pun tak kenal. Imam ni imam.
Imam mana dia tanya imam? Wahal yang ditanya tu imam. Kan sedih sangat macam tu datang masjid. Itu sebab saya pergi ada satu daerah di Pahang, ya, saya pergi sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Ada satu masjid lah, tak ingat apa nama masjid. Datang ramai-ramai, hidupkan suasana. Sebab apa? Sebab Nabi pernah berpesan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang, bangunlah gitu. Kerana sesungguhnya Allah ingin mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada terbit fajar. Daripada terbit fajar ni, daripada subuh ni sampai dah terbit fajar. Bayangkan, Nabi pesan jangan jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya ramai yang tak sembahyang subuh teman, ramai yang tak bangun pagi. Leka dia qiyamul lail tengok bola Arsenal lawan dengan West Ham. Kalah pula Arsenal malam tadi. Salam takziah daripada penyokong Liverpool. Kan? Dia boleh bangun pagi tengok bola sepak, tapi dia tak boleh bangun untuk solat subuh, hanya 2 rakaat. Solat yang paling sikit rakaatnya itulah yang paling liat nak buat, bangun. Dengan ada 5 kunci ni insya-Allah. Dan dalam membentuk keluarga Madani ini ada 5 perkara yang kena ada dalam kehidupan kita. Jangan risau, saya faham muka-muka yang resah tu, sabar sikit lagi. Yang pertama kena ada dalam keluarga, kena ada sabar. Sabar banyak-banyak dalam keluarga. Mana boleh keluarga happy aja, tentu ada rintangan, selisih faham, cemburu, sakit hati biasa. Dan sebolehnya pertahankanlah rumah tangga. Jangan sampai membawa kepada perceraian. Sebolehnya tolong jaga. Sebab kesannya adalah tidak baik kepada masyarakat, terutamanya pada anak-anak kadang-kadang. Pernah saya berceramah di satu daerah ni, sekolah ni, dia minta saya ceramah, tajuknya Dilema Ombak Rindu. Apa yang berlaku dalam sekolah ni? Sekolah ni ada 90 lebih pelajar, 1 tahun 1 kelas. Tahun 1 1 kelas, tahun 2 1 kelas, tahun 3 1 kelas. Apa yang berlaku? Sekolah ni dalam satu kampung, yang mana ibu ayah mereka ni, anak-anak ni kebanyakannya bercerai-berai. Ayahnya bercerai, kahwin orang lain. Ibunya bercerai, dah kahwin orang lain. Duduk di kampung yang sama. Kebanyakan pelajar mengalami masalah. Dan bila balik daripada sekolah, pergi balik rumah mak, mak kata, pergi balik rumah ayah kamu. Balik rumah ayah, jangan datang sini, makcik kau tak suka, pergi balik rumah mak. Akhirnya anak-anak ni tidur di surau dan di masjid. Puncanya perceraian. Hati-hati. Itu sebabnya kalau boleh jaga, jagalah. Itu sebabnya kuasa talak Allah bagi dekat orang lelaki. Sebab orang lelaki ni dia lebih sabar sepatutnya. Kalau bagi pada orang perempuan, Allah, tak tahulah berapa kali sehari bercerai, tak tahu. Saya ceraikan awak, saya ceraikan awak lagi, faham? Petang tu saya ceraikan awak 3 kali. Pukul 4.30 dah sampai masjid penuh. Kenapa Haji? 4 kali hari ni. 4 kali kena cerai dengan isteri dia. Sabar. Ingat ni saya bagi petua ni. Sabar banyak-banyak. Suami buat perangai, sabar. Isteri buat hal, sabar. Orang perempuan memang macam tu di rumah. Di rumah orang perempuan perangainya adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Sabar. Kita nampak aja pegawai daerah kita berucap tadi dengan lancar, sampai di rumah dia tak cakap banyak. Isterinya cakap lebih banyak daripada dia. Datang tak isteri hari ni? Tak datang. Dia suruh disimpan isteri. Isterinya kan, abang ni. Betul, saya pengarah undang-undang tahu, pendebat seluruh Malaysia. Sampai di rumah habis perkataan. Abang ni macam ni lagi tu, lambat lah, camah ini. Dulu ada satu kisah Israeliat yang disampaikan ketika zaman Saidina Umar. Ada seorang sahabat tak tahan, asyik-asyik kena bebel dengan isteri dia. Tak boleh jadi ni, aku nak pergi mengadu dengan Saidina Umar. Dia nak mengadu dengan Umar, sampai di rumah Umar, tengok rupanya Umar pun kena dengan isteri dia. Tutang. Umar diam aja.
Oh, tak jadi. Dia pun balik. Saya di rumah nampak sahabat. Kenapa? Mari sini. Dia pun datang. Apa hal? Tadi aku nak mengadu pada engkau. Isteri aku hari-hari cakap banyak, membebel banyak dekat aku. Aku nak mengadu dekat kamu, tak jadi. Tengok kamu pun sama macam aku. Kata. Apa kata Saidina Umar? Umar kata, apa sangatlah yang mereka bebelkan itu nak dibandingkan apa yang dia dah buat. Dia jaga makan pakai aku. Dia jaga makan minum aku. Dia layan aku. Dia jaga anak-anak. Dia besarkan anak. Dia suapkan anak makan. Dia siapkan pakaian aku. Apa sangatlah yang dia cakap. Betul tak orang perempuan? Makna dia setuju dia membebel. Kan? Orang perempuan kalau membebel pun paling lama 4 minit aja. Dia dah penat, dia berhenti, dia minum, dia sambung balik. Itu je. Jadi tak usah. Kan? Jadi sabar. Yang kedua, yang kena ada syukur. Kenapa manusia tak boleh syukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lebih susah daripada dia. Nabi ajar, banyak kalau melihat yang di bawah daripada melihat di atas. Kerana melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Seburuk-buruk perangai isteri kita ataupun suami kita, sekurang-kurangnya kita ada pasangan. Ingat dulu. Ada orang tu menderita tak ada pasangan, ditinggalkan, diabaikan. Terima seadanya. Walaupun suami kita tidak setampan Fatah Amin Nirnazis, walaupun isteri kita tidak secantik Luna Maya Mayakari, syukurlah. Bila tutup lampu sama. Kau ingat tutup lampu menyala muka Mayakari tu? Tak ada, sama gelap dia. Kan? Syukur. Syukurlah aku ada suami. Syukurlah aku ada isteri. Isteri aku mungkin tak cantik sangat, tapi dia masak sedap. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Macam mana dia buat ni? Masak sate pun sedap. Terbaik. Cakap dengan pengusaha sate dekat sini, kalau boleh kacang tu janganlah cair sangat. Biarlah ketul-ketul sikit. Lepas tu, bila kita masak lauk kacang-kacang, masak kuah kacang, naik dia punya taik minyak tu cedok letak dalam satu bekas. Masa bakar sate, cecah minyak tu bakar dan cecahkan dekat api dia tu. Barulah dia punya sate akan ngam dengan kuah tu. Faham? Saya tahulah adik-beradik mak saya daripada kecil. Mak saya, belah ayah saya Jawa, belah mak saya Minang. Arwah atuk saya Wak Rais dulu meniaga sate. Dia menuntut tu belajar sate daripada Jawa Barat tu sampai ke belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi janang. Ramai yang tak tahu tu. Tu sebabnya kalau nak bagi ngam kuah sate dengan tu mesti kena cecahkan dia waktu bakar tu. Faham? Orang nak meniaga. Ni dia bagi petua ni. Saya suka bagi komen biar dia lagi bagus, lagi sedap. Tapi tadi sedap kat sate dia, sedap. Tapi tak sempat bungkus. Saja je bagi tahu dah 2 dah mana kena bungkus. Tak adalah. Belajar bersyukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Dalam hidup kita ni, anak sakit kenapa ni? Hikmah dia dapat MC. Kena jaga anak. Hikmah dia, kenapa dah jadi masalah ni? Supaya kita tahu akan datang nak selesaikan masalah tu. Mesti ada hikmah. Macam pegawai polis lah, kan? Kena hantar jauh-jauh, kan? Macam tuan kita ni daripada Kelantan, langsung hantar ke Sabah. Berpuluh tahun dah tak balik Kelantan. Dah balik juga, kan? Tapi mana apa? Rupanya hikmahnya dapat bertemu dengan orang Sabah. Kan? Itu sebab saya tak boleh lama-lama kat Sabah. Ini pun dah kena tanya ni. Lama sangat kejap Sabah, kejap Sabah kena tanya. Kan? Ada hikmah dia. Dapat jumpa dengan orang ramai, betul tak?
Kena hantar ke Brunei. Oh, bersyukur. Sebab apa? Rupanya dapat kerja di Brunei ni mewah. Sebab dekat sana, dekat Brunei ni, tempat hiburan kurang sangat. Dekat sana boleh simpan duit. Betul. Hikmah. Nampak tak? Lagi satu lagi, kalau pergi orang Sabah pula pergi Semenanjung, dapat allowance wilayah. Kalau kerja kerajaan kan, dapat allowance wilayah. Macam-macam lah. Ada hikmah dia. Suami sakit. Aduh, kenapa sakit? Rupanya nampak kawan-kawan yang datang ziarah kita. Kita dapat kenal kawan-kawan kita. Ada hikmah dia. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup melihat hikmah, selautan garam terasa tawar. Itu dia. Percaya pada hikmah. Keempat, redha. Dalam hidup kita tentu ada ujian, tentu ada dugaan, tapi redha. Tuhan bagi ni, ada benda Tuhan nak bagi kat aku. Jangan kita merungut, apalah asyik aku je kena, apalah masalah ni dekat aku je. Tak, redha, belajar redha. Kan, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi mana kata? Sabar, redha, apa juga Tuhan bagi. Tentu ada kebaikan Tuhan nak bagi. Macam tiba-tiba lah Tuan DO kita ni kena jaga kawasan kan. Bukan senang jadi pegawai daerah ni. Saya tahu sangat. Mesyuarat berapa kali sehari. Lepas tu belum cerita lagi ketua menteri kejap-kejap panggil. Kalau ada isu kena datang, pergi KK, pergilah KK berapa jam pergi. Sebab isu masyarakat, sebab menjaga daerah dan jadi menjaga PBT, pihak berkuasa tempatan yang paling dekat dengan masyarakat. Banyak tugas dan tanggungjawab yang perlu digalas. Ahli parlimen kejap-kejap tanya, ni macam mana ni, ni macam mana ni, ni macam mana ni, orang berniaga ni ada isu ni, orang berniaga ni kena rampas ni betul ke apa, macam mana, semua kena tanya. Jadi memang tentu ada hikmah dia. Hikmah dia dapat belajar tentang prosedur, sistem dan juga tingkah laku masyarakat. Banyak macam-macam. Dan begitu juga yang kelima, yang kena ada dalam hati kita adalah ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Macam ni lah. Saya pernah berceramah maulud di satu masjid dekat Kuala Pilah. Saya tanya makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Seorang makcik terjawab, nak ceramah je lah. Tanya pula. Dia soundnya saya. Ni kira senyap, ni kira okey lah. Kan? Tak, maksud ikhlas adalah membuat sesuatu perkara kebaikan, tidak mengharap balasan, wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Sekarang, saya tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas. Dia kalau ikhlas, terima kasih pun dia tak mau. Ya? Buat dengan sebab apa? Dia hanya mengharapkan pengiktirafan daripada Allah Ta'ala saja, bukan daripada manusia. Barang siapa yang mengharapkan manusia, dia akan kecewa. Berharap pada Tuhan, dia akan redha dengan apa juga yang Tuhan berikan kepadanya. Teringat macam mana pesanan Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Imam bin Abbas, pegang dada dia. Dia kata apa? Seandainya satu dunia ini berhimpun untuk memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkan melain sekadar telah ditentukan oleh Tuhan untuk kamu. Dan anda kata satu dunia ini berhimpun ingin memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Jadi jangan kita bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Bergantunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Doa banyak-banyak pada Allah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepadaku dan keluargaku, ya Allah. Berikanlah kemurahan, berikanlah kemurahan-Mu kepada keluarga kami ini, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang baik, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ini berbahagia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat membangunkan keluarga kami ini berjaya selama-lamanya di dunia hingga ke akhirat, ya Allah. Yang itu yang kita kena minta. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang membangunkan keluarga madani ini, kita dah membangunkan keluarga dari segenap aspek. Bukan hanya di segi agama sahaja, tapi juga disertakan dengan pembangunan sahsiahnya, akhlaknya. Dan begitu juga nak pastikan keluarga kita jadi anak-anak yang baik, keluarga kita menjadi generasi yang baik, meneruskan kesinambungan yang sedia ada pada hari ini.
Tapi kalau kita asyik-asyik kan, nak jaga satu benda je, suruh semayang aja, tapi kita tak jaga benda-benda lain pun tak boleh juga. Kita kena juga suruh dia tuntut ilmu yang lain. Kita nak anak-anak Melayu Islam, kita nak anak-anak tempatan di Sabah ni jadi doktor, jadi peguam, jadi jurutera, jadi tokoh-tokoh korporat, jadi pemimpin, wakil rakyat dan sebagainya. Tetapi semuanya dimulai, didasari dengan pembangunan keluarga yang sihat. Masya-Allah. Jadi saya faham signal-signal yang diberikan itu. Kalau dah berkipas tu makin laju, kalau dah mula tengok-tengok jam, jadi saya faham. Jadi apa-apa pun, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada hari ini.